Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan projek based learning kimia untuk tahun ni. Okay, jadi nama produk kami adalah Wala Multipurpose Holder. Okay, so ahli kumpulan saya terdiri daripada Iqmal Daniel, Muhammad Aiman Azhar, Nurul Hani Syafiah dan Ainul Syafiah. Okay, nama produk kami adalah Wala Multipurpose Holder. Okay, Wala ni dia sebagai nama produk kami. Dan multipurpose holder ni dia macam pemegang pelbagai guna. Okey, jadi tema kami adalah teknologi bidang kimia. Okey, untuk standard kandungan 12.1 iaitu polimer dan standard pembelajaran 12.1.3 iaitu mewajarkan kegunaan polimer dalam kehidupan seharian. Okey, jadi penyertaan masalah kami adalah penggunaan polimer sintetik yang meluas terutamanya dalam sektor perindustrian menjurus kepada pencemaran yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Okey, saya teruskan pembentangan. Okey, jadi apakah itu polimer? Jadi polimer ni secara ringkasnya adalah molekul berantai panjang yang terbentuk daripada gabungan banyak unit kecil yang dipanggil monomer. Okay, perkataan polimer berasal dari awalan Greek poly yang bermaksud banyak dan akhiran mer yang bermaksud bahagian-bahagian. Jadi polimer, bahagian yang banyak. Okay, jadi secara ringkasnya, polimer ni terdiri daripada dua, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okay, polimer semula jadi merupakan polimer yang terhasil secara semula jadi dan dapat diperoleh daripada alam sekeliling. Okay, kita dapat peroleh pada tumbuhan dan haiwan. Okay, sebagai contoh polimer semula jadi ni adalah getah. Kemudian polimer sintetik. Polimer sintetik ni dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia di makmal atau kilang-kilang. Okay, polimer sintetik ni adalah polimer buatan manusia. Sebagai contoh, nylon, belum habis dia. Nylon, polyethena, polypropylena, polynyl klorida, PVC. Okay, seterusnya. Okay, jadi terdapat banyak jenis polimer. Okay, antaranya polimer termoplastik. Polimer termoplastik ni merupakan rantai linear tanpa rangkai silang. Polimer ini menjadi lembut apabila dipanaskan dan kering apabila sejuk. Ia disebabkan ciri-ciri polimer yang sebegini dia boleh dibentuk semula. Okay, jadi bila boleh dibentuk semula, dia pun boleh dikita semula. Okey, untuk polimer termoset. Polimer termoset ni dia mempunyai rantai linear dengan rangkai silang. Okey, dia tidak mencair apabila dipanaskan, tetapi boleh diuraikan. Dia boleh diuraikan dengan suhu yang tinggi. Bila dia tak boleh nak cair bila dipanaskan, jadi dia tidak boleh dibentuk semula. Jadi kita pun tidak boleh nak mengita semula polimer termoset ni. Okey, sebagai contoh polimer termoset ni adalah bakelite, epoxy resin dan melamine. Untuk termoplastik tadi, contoh dia seperti polyethena, perspex dan PVC. Untuk elastomer ni dia mempunyai sifat kenyal yang tinggi. Jadi dia boleh kembali kepada bentuk asal semula apabila kita regangkan. Jadi tetapi elastomer ni dia tidak mudah untuk dikita semula. Okey, next. Okey, jadi untuk polimer dia ada kebaikan dan keburukan. Okey, kebaikan dia adalah polimer sintetik ni dia adalah penebat haba yang baik, mudah didapati dan murah dan daya tahan haba yang tinggi. Keburukannya pula adalah sebilangan pesan polimer ni dia tidak terbiodegradasi. Jadi dia boleh mencemar alam sekitar bila dia tidak boleh terbiodegradasi. Kemudian pembakaran polimer ni dapat hasilkan gas yang beracun, gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida, sulfur dioksida dan lain-lain. Okay, dan akhir sekali pembuangan polimer ni menyebabkan banjir kilat. Bagi contoh, bila kita buang dekat saliran dan sungai-sungai, dia akan menyumbatkan saluran tu dan dia akan menyebabkan banjir kilat. Okay, seterusnya. Okay, jadi polimer yang dipilih. Polimer yang dipilih adalah polyetilena berketupatan tinggi iaitu HDPE, High Density Polyethylene. Okey, polimer polyetilena berketupatan tinggi ni adalah polimer termoplastik yang mudah dibentuk semula. Kalau kita tengok polimer polyetilena berketupatan tinggi ni macam yang dalam bulatan tu, kita pakai bekas sabun. Dan juga untuk segitiga HDPE itu dia punya simbol untuk polyetilena berketupatan tinggi.
Jadi HDPE ni adalah bahan plastik yang paling biasa, sangat tahan serba boleh, murah, telus atau putih dan mempunyai sifat pelebat yang sangat baik. Okay, selalunya high density polyethylene ni digunakan untuk membuat botol, tin, tangki air dan salur penghantaran. Okey. Okey, jadi objektif kami buat projek ini adalah untuk mengkaji sifat-sifat polimer termoplastik. Yang kedua adalah untuk mengkaji kesan pencemaran polimer sintetik kepada alam sekitar. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk baru daripada pembuangan polimer sintetik polietanol bagi mengurangkan kadar pembuangan. Yang keempat adalah untuk meminimalkan pembuangan polimer sintetik daripada memenuhi tapak pelurusan sampah. Dan yang kelima, untuk menjadikan polietilena ataupun polietanol sebagai bahan utama dalam penghasilan projek kami ini. Dan yang terakhir adalah untuk memaksimumkan penggunaan semula polimer sintetik polietilena bagi mengurangkan kesan buruk kepada alam sekitar. Okey, jadi bahan-bahan yang kami guna adalah gam uhu. Kami guna gam uhu ni adalah untuk melekatkan pemisah tu dan untuk melekatkan hiasan. Okay, yang kedua adalah tali. Tali ni kami gunakan sebagai hiasan. Begitu juga dengan penyembur cat untuk mewarnakan botol tersebut. Okay, yang ketiga adalah bahan utama kita iaitu botol pencuci lantai. Yang keempat pisau untuk memotong botol tersebut dan pemutar skru untuk membuat lubang dekat bahagian bawah botol tersebut. Okey, seterusnya diteruskan pula anggaran pembelanjaan. Yang pertama, gam uhu yang berharga seunit RM5. Yang kedua ialah tali RM3. Penyembur cat yang berharga RM8.50. Yang keempat, botol pencuci lantai yang diguna semula, jadi tidak mengguna sebarang kos. Yang kelima dan yang keenam ialah pisau dan pemutar skru sebagai alatan untuk menghasilkan wala multipurpose holder. Jumlah anggaran pembelanjaan ialah sebanyak RM16.50. Seterusnya prosedur. Yang pertama, tandakan bahagian yang ingin dipotong pada botol menggunakan pen penanda. Yang kedua, potong bahagian botol yang telah ditanda menggunakan pisau pemotong. Yang ketiga, buat pembahagian pada botol menggunakan baki botol yang tinggal. Dan gamkan baki botol dengan menggunakan gam uhu. Yang keempat, semburkan cat pada botol menggunakan penyembur cat. Yang kelima, tebukkan beberapa lubang di bawah botol menggunakan pemutar skru yang telah dipanaskan. Yang keenam, hiaskan botol itu mengikut kreativiti seperti menggunakan tali. Berikut adalah lakaran produk bagi menghasilkan wala multipurpose holder. Seterusnya, gambar produk. Gambar yang pertama daripada pandangan sisi di sebelah kanan. Gambar yang kedua pandangan hadapan. Yang ketiga adalah pandangan sisi di sebelah kiri. Seperti yang anda lihat, gambar menggunakan sudu dan garfu sebagai model. Selain daripada sudu dan garfu, boleh juga digunakan untuk meletakkan alatan tulis. Baiklah, kelebihan dan ciri istimewa produk yang kita dapat adalah yang pertama adalah ringan. Seperti yang kita tahu, bahan yang kami gunakan dalam menghasilkan produk ini adalah botol pencuci lantai yang merupakan bahan utamanya ialah polietilena. Okey, yang kedua, pelbagai fungsi seperti boleh dijadikan seperti tempat letak alat tulis, sudu dan garfu. Maksud dia, dia tak tertumpu kepada satu fungsi sahaja. Dia boleh digunakan dalam bidang yang lain. Okay, seterusnya dia juga dia juga mempunyai pembahagian yang boleh mengasingkan bahan. Contohnya, kita boleh mengasingkan bahan seperti sudu dengan garfu. Okay, dan seterusnya dia juga boleh mudah dibawa ke mana-mana sahaja kerana sifatnya yang ringan dan saiznya adalah sangat sesuai untuk diletakkan di mana-mana sahaja. Okey, seterusnya dia juga mempunyai lubang untuk mengelakkan air bertakung. Hal ini untuk mengelakkan
untuk mengelakkan sebarang nyamuk Aedes, pembiakan nyamuk Aedes tidak akan berlaku. Okey, seterusnya adalah langkah-langkah keselamatan. Terdapat 6 langkah keselamatan yang dapat kita lakukan semasa melakukan produk ni. Yang pertama adalah memakai pelitup muka dan sarung tangan. Okey, yang kedua adalah membuat kerja-kerja penyemburan cat di kawasan yang lapang. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Seterusnya adalah memastikan pembuatan kerja-kerja di bawah pengawasan ibu bapa. Ini kerana apabila berlaku sesuatu kemalangan atau kecederaan yang tidak diingini, kita dapat melaporkan secara terus kepada ibu bapa. Okay, seterusnya adalah mengendalikan bahan yang tajam dan panas dengan berhati-hati. Ini adalah untuk mengelakkan kecederaan. Seterusnya meminta bantuan ibu bapa semasa mengendalikan alatan tajam seperti memotong, dan seterusnya melakukan kerja dalam keadaan selamat dan cermat. Seterusnya adalah penambahbaikan. Penambahbaikan ada 2, iaitu perhiasan dan reka bentuk. Okay, dalam reka bentuk, kita boleh menaik taraf produk ni dengan menggunakan reka bentuk yang lebih ergonomik. Contohnya, menambahkan tempat bergantung di bahagian atas produk. Dan untuk penambahbaikan perhiasan, kita boleh menghasilkan produk ni dalam pelbagai warna. Dan kita juga boleh hias produk ni dengan barang hiasan seperti manik atau kain skirting. Okey, dan akhir sekali adalah rumusan hasil dapatan. Terdapat 5 rumusan hasil dapatan yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah kita dapat mengkaji sifat-sifat termoplastik. Yang kedua, kita dapat mengenal pasti kesan pencemaran polimer sintetik. Seterusnya, kita juga dapat mewajarkan penggunaan polimer dalam kehidupan seharian. Okay, selain itu, kita juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang jenis dan sifat polimer. Dan akhir sekali, kita dapat menerapkan konsep kita semula dalam kehidupan untuk melestarikan alam sekitar. Sekian, terima kasih.